والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Alhamdulillah, muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita berkaitan dengan hadis akhir zaman, iaitu hadis yang ke-27. Tajuknya ialah Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Nawaitu kita mudah-mudahan pada malam ini kita direzekikan, dianugerahkan dengan penuh keinsafan, kesedaran untuk benar-benar mengubah sikap kita dan cara hidup kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Hadis ke-27. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta ta'ud al-ardul arabi murujan wa anhar. Akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus, kering kontang, gersam menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang dibacakan tadi, maka kita telah menyaksikan kebenaran yang pada hari ini tahun 2020, di mana kita faham bahawa tanah Arab yang dahulunya 1400 tahun dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanah yang tandus, kering kontang, tetapi sekarang ini mula menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Bukan saja rumput, ada pokok lagi. Bukan saja ada sungai, ada apa? Ada salji lagi. Subhanallah, subhanallah. Sebagai contohnya, padang Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang dulunya dikenali sebagai padang yang tandus, tak ada pohon kayu. Sekarang ni padang Arafah dipenuhi pohon-pohon kayu sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh lagi di bawah naungan. Keadaan ini walaupun ini bisyarah dia, menyejukkan mata memandang tengok menghijau saja, namun dia mengurangkan gambaran suasana padang mahsyar. Kalau dulu kita boleh gambarkan kalau padang mahsyar macam mana lah gamak ni. Sekarang ni dah kurang lah. Dah banyak rumput-rumput, banyak pokok-pokok. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa tetaplah sama hati mereka, perasaan mereka. Apa itu padang mahsyar? Tempat berhimpunnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, yang merupakan, subhanallah, tujuan utama dan pelajaran penting yang ada dari suasana wukuf di jemaah haji di padang Arafah, iaitu pada setiap 9 Zulhijjah tahun Hijriah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tadi sebelum datang ke sini sempatlah saya melihat YouTube ni, gambaran tanah Arab yang tandus ni. Di mana? Di Madinah, di Mekah, di Jeddah, kan? Hijau semua, bukan kata rumput-rumput saja. Bukan padang yang menghijau lagi, tapi ada pokok-pokok lagi. Ada sungai lagi, ada salji turun sehingga membentuk sungai-sungai. Ada yang sungai berpasir, sebab dia dipenuhi dengan pasir. Sungai itu berpasir, tapi bukan semua. Ada sungai-sungai itu sungai yang betul, besar, luas, ada ikan lagi dalamnya. Subhanallah. Jadi ramailah orang yang berkesempatan pergi ke sana, mengambil video, ambil gambar. Terkejutlah melihat suasana yang begitu luar biasa. Yang menangis, yang terharu adalah, yang seronok pun ada, main salji lagi. Tadi tak pernah datang. Maklum dah di Mekah ni, sebagaimana kita ketahui, hujan datang setahun sekali.
Tapi datang sekali itu boleh menumbuhkan tanam-tanaman. Boleh menumbuhkan rumput-rumput, pokok-pokok. Yang gurun Sahara, padang pasir pun dah mula menghijau. Ini tanda apa tuan-tuan? Kalau tanda alamat kiamat tu, jauh lagi kiamat ni. Kenapa jauh lagi? Jauh lagi sebab Imam Mahdi tak zahir lagi. Imam Mahdi datang, kemudian dia memerangi golongan-golongan kafir ni, tawan satu negara. Dan dia dikatakan memerintah. Pemerintahannya berlangsung selama 40 tahun. Ada yang kata 20 tahun, ada yang kata 5, 7, 9 tahun. Semuanya benar-benar. Lepas Imam Mahdi, datang Dajjal. Lepas tu baru Nabi Isa alaihissalam. Seolah-olah nak mengamankan dunia, Nabi pun kena datang. Status Nabi. Nabi Isa alaihissalam datang, membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang masuk agama Islam. Semua orang masuk agama Islam. Dan setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, pelan-pelan sikit-sikit akhirnya semuanya kapiak berlaku. Barulah dunia ini dikiamatkan. Maknanya kalau Imam Mahdi perintah 40 tahun, kalau kita ambil angka itu dan Nabi Isa perintah 40 tahun, 80 tahun. 1442 Hijrah sekarang campur dengan 80 tahun, 1442. Jadi nanti 1500 lebih. Itu dah masuk kurun yang ke-16. Itulah ijtihad Imam Sayuti. Umur dunia pun sekitar itulah. Lepas tu berlaku kiamat. Jadi daripada hadis Nabi ini, setengah ulama menyebutnya bahawa bila berlakunya salji turun di Mekah ni, adanya sungai-sungai lebat alirannya, sungai, tumbuh-tumbuhan, itu maknanya tanda Imam Mahdi nak zahir. Tanda Imam Mahdi nak zahir. Jadi saya menyerulah kepada tuan-tuan yang di masjid ini, yang sangat mempunyai cita-cita Islam. Yang tuan-tuan di sini pun rata-rata mudah-mudahan orang yang dimurahkan rezeki, yang ada rezeki, semua orang ada telefon, kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasih sayangnya, memberi kita kemudahan di zaman sains dan teknologi. Maka kita boleh buka YouTube, Google, internet, tengok. Kita tak pernah pergi ke Amerika, tak pernah pergi ke Sweden, tak pernah pergi Madinah, tak pernah pergi Mekah, tengok tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan menyentuh tentang Al-Mahdi ini, ratusan ribu YouTube. Contoh Imam Mahdi wasi bahasa Inggeris, wasi bahasa Arab, wasi Melayu, wasi setiap negara. Sebab setiap negara ni ada dihuni oleh orang Islam. Semua tahu cerita Al-Mahdi. Maka banyaklah tajuk-tajuk Al-Mahdi. Daripada negara mana dia, umur dia berapa, bila zahir, semua bab tentang Al-Mahdi. Boleh dikatakan semua dah dilonggokkan, dilambakkan dalam YouTube tadi. Begitu. Jadi di antara tanda-tanda lain bahawa hampirnya kedatangan Al-Mahdi itu ialah apabila ramai orang memperkatakan tentang Al-Mahdi. Di masjid dah berani cakap, di surau, yang buat video di YouTube ni banyak. Dan kita nak ambil iktibar daripada tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur ni, apa pengajaran nak dikaitkan? Yang pertama tentang kedatangan Al-Mahdi ni. Yang keduanya, setiap sesuatu ketentuan atau takdir Tuhan yang berlaku, khasnya di negara Arab ini, semuanya mempunyai hikmah. Hikmah ni mempunyai kebaikan, mempunyai rahsia. Walaupun itu adalah di antara tanda-tanda kiamat, makin kita risau, tapi ada kebaikan. Apa di antara kebaikan hikmahnya? Antara lain ialah supaya kita ini segera kembali kepada Allah, segera bertaubat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita cerita Al-Mahdi ini, cerita tentang yang lebih jauh lagi. Jadi ini tanda kiamat. Kiamat itu dia mesti berlaku.
Dia mesti berlaku. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat yang saya nak gambarkan pada tuan-tuan, mudah-mudahan kita pun tak ada lah. Walaupun kita umur panjang, tapi masa nak kiamat tu jangan ada lah. Sebab pada ketika itu semua golongan tidak beriman, golongan yang kafir berlaku. Na'udzubillah. Jadi kiamat ini maknanya kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Semua orang tahu. Kita akan dihitung amal baik kita, amal jahat kita, dosa pahala ditimbang. Kita akan lalu titis siratal mustaqim. Bukankah ataupun alangkah baiknya kita berfikir macam ini? Kiamat itu adalah di antara tanda-tanda, iaitu sampainya masa untuk aku terjun ke neraka. Fikir macam ni. Jangan fikir kiamat dah dekat, aku ni nak masuk syurga. Syurga manalah yang Allah nak bagi pada aku. Lebih baik lagi kita fikir dah dekat ni, aku dosa menimbun. Rasa tak lepas ni di padang mahsyar, tak lepas. Titis siratal mustaqim tak lepas. Apakah kita rasa dengan amalan kita baca Al-Quran? Adakah kita rasa dengan selawat zikir kita mampu mencukupi bekalan kita tadi? Untuk kita ni sepatutnya tak menerima azab. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal, orang-orang yang bertakwa, orang yang siap segala macam persiapan, dia akan lebih takut sebenarnya. Lebih takut lagi. Jangan-jangan taubat aku tak terima, jangan-jangan. Dia begitu pula perasaan dia. Jangan-jangan amal ibadat aku tak diterima, jangan-jangan aku ni tak ikhlas. Jadi dia risau, dia cemas, dia bimbang. Ini kalaupun aku selamat, harus aku masuk neraka dulu, harus aku terjun neraka dulu. Dia ada dua persoalan atau dua kenyataan, kemungkinan. Yang pertama, sekarang ni kita anggap kita masih ada peluang. Masih ada peluang untuk bertaubat, untuk beramal, buat persiapan, sediakan bekalan. Satu kemungkinan. Yang kedua, kita katakan pada diri kita mungkin dah terlambat. Sebab daripada 15 tahun umur kita yang laki-laki, bukan senang nak qada semayang yang dulu. Yang cacatnya, yang tak sahnya, yang batalnya, yang tak khusyuknya, yang main-mainnya, yang syiriknya, yang riaknya. Bolehkah kita kawal dalam umur kita 40, 50, 60 tahun yang begitu banyak? Hanya amalan yang diterima oleh hamba-hambanya yang mukhlisina lahuddin, yang benar-benar ikhlas. Pada adatnya, payah nak qada semua itu. Itu yang kita kena bersedia, bahawa kita ni mungkin terlambat. Kita mungkin terlambat. Kemungkinan itu penting untuk kita rasakan di hati kita. Sebab ianya menyebabkan kita ni akan lebih takut, lebih khawatir, lebih cemas. Lebih kita ini membaiki diri, bersungguh-sungguh, mujahadah, taubat. Ikut apa yang diperintah dan mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang keji, yang mungkar, perkara yang aib, yang dosa. Kita sudah hampir tidak ada masa lagi. Elok kita fikir macam tu. Contoh, aku ni dah 60 tahun dah. Macam mana nasib aku? Nak qada semayang rasa berapa rakaat dah aku boleh qada. Puasa berapa hari je sempat aku boleh qada. Fidyah aku pun tak banyak duit, bukanlah kaya sangat. Tak ganti-ganti lagi. Belum lagi cerita hutang dengan orang sedikit sebanyak, dulu tak catat. Sekarang tahu ingat ada hutang tak siapa-siapa, tapi melambat-lambat. Kalau nak ditulis boleh jadi sampai 50 orang, boleh jadi lebih. Tapi kita ambil ringan. Seolah-olah dengan amal ibadah kita yang sekarang ini, yang kononnya dalam beberapa tahun ini kita dah beramal, selamatlah kita. Jadilah ustaz daripada tak ada. Yang ni cukup membimbangkan. Kita kena bimbang, ada perasaan tanggapan yang macam ni dalam hati kita, dalam pemikiran kita, persepsi macam ni. Jadilah ustaz daripada tak beramal, daripada orang lain tu lagi teruk, saya buatlah sikit-sikit sekadar yang mampu. Sekadar yang mampu. Macam betul, macam dia je cakapnya. Tapi untuk menghadapi hari kiamat, berdepan dengan neraka yang masuknya setahun ke sebulan ke 1 jam ke 1 hari ke beberapa saat, tetap sama je panasnya macam selama-lama. Jadi kita kena anggap ni aku ni dah terlambat. Bila kita rasa kita terlambat,
kita akan kejar masa tu, kita akan sungguh-sungguh benar-benar bertaubat. Dan ada khabar gembira, khabar busra bagi orang yang bertaubat. Walaupun usia dah meningkat, walaupun tidak sempat buat itu buat ini, tapi dia bertaubat dulu. Nak buat itu atas izin. Kalau Allah izin, sempatlah buat itu, bayar hutang ini, minta maaf dengan. Kalau Allah izin. Jadi yang penting taubat dulu. Bila taubat nasuha, yang nak bayar, nak jelaskan hutang itu nombor 2. Yang penting taubat nasuha. Itu gambaran, tuan-tuan. Jadi lebih baik kita berfikir kita ni tak sempat. Kalau nanti di padang mahsyar macam mana? Aku masuk ni, masuk geng-geng kumpulan golongan yang telanjang atau berpakaian. Dan selalu saya ulangi ayat ini. Di mana Sayyidina Umar ditegur oleh sahabatnya, kalau engkau beramal dengan amalan 70 amalan Nabi, pada ketika engkau berada di padang mahsyar, engkau pun tetap akan merasa dalam hati engkau bahawa engkau tidak ada jaminan selamat. Sekalipun amalan engkau banyak. Apatah lagi kita ni orang awam, orang akhir zaman. Kadang-kadang bercampur amalan kita. Kadang-kadang ada riaknya, ada sum'ahnya, ada takaburnya, ada sombongnya. Ada yang tak khusyuknya lagi banyak. Ada yang berlebih kurang, ada banyak kadang-kadang malasnya, ikut nafsunya. Banyaklah sangat kalau kita nak hitung. Sedangkan mahkamah di padang mahsyar terlalu halus dan teliti. Teliti. Bukan makna dah semayang zuhur dah. Okey, jalan on. Esok semayang asar pula. Halus. Miss call. Bukan miss call telefon ni. Sebesar zarah biji sawi dikira satu. Jadi bila disebut tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur, yang Allah nak ajar kita, beri didikan pada kita, patutnya rasa gerun. Dah tanda kiamat dah. Dah macam-macam dah, bangunan tinggi, perempuan lebih ramai daripada lelaki, banyaknya orang jahat daripada orang yang baik-baik. Kita bimbang. Jadi kita pun buat persiapan. Ini bukan boleh main-main ni. Kiamat mesti datangnya. Aku mesti berada di padang mahsyar. Habislah aku. Kenapa habis? Semuanya ditelanjangkan. Semuanya dibogelkan. Semuanya didedahkan. Siapa diri kita yang senang? Engkau ustaz ke, motivator ke, mufti ke, ulama ke, tuan guru ke, ngaji pondok ke, itu yang zahirnya bagus-bagus. Yang zahirnya bagus-bagus. Dedah juga siapa engkau yang sebenar. Allah. Itu kalau buat dosa yang terang-terang, dosa yang aib, yang memalukan, sejarah hitam. Jangan cakap semua orang ada sejarah hitam, semua orang ada dosa-dosa yang tersendiri. Sebab itu walaupun macam mana baik sekalipun kita di waktu ini, di waktu ketika ini, kita beramal ibadah, kena risau. Itu diajar oleh Nabi, kena takut, mengekalkan rasa takut tadi. Nabi-Nabi semua 124 ribu orang Nabi, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu bahawa di padang mahsyar tu semua Nabi-Nabi ketakutan. Nabi Ibrahim pun takut, dia rasa dia bersalah. Orang minta syafaat, dia suruh cepatkan perjalanan mahkamah ni. Minta tolong Nabi Musa, minta tolong Nabi Isa, Nabi Nuh yang lebih dulu, semuanya menolak. Takut kerana mereka merasa ada silap. Sedangkan mereka itu Nabi-Nabi belaka. Bayangkan, tuan-tuan. Jadi janganlah kita ambil remeh-temeh. Sebab itu adanya hadis-hadis yang menceritakan akhir zaman ni, kita ambil tahu. Kita Google, kita buka YouTube tu, dengar ceramah Imam Mahdi.